Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi atau selamat petang semua. Hari ini kita akan teruskan dengan kuliah minggu kedua kita. InsyaAllah, sebabkan minggu ni kita ada cuti awal Muharram dan ada juga perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Jadi kita berjumpa secara rakaman video sajalah. Jadi tanpa melengahkan masa supaya awak ada peluang untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain, saya akan kongsikan topik yang perlu kita sentuh pada minggu ini. Okay, diharapkan semua dapat lihat. Okey, sepatutnya minggu lepas kita dah sentuh dah topik ni. Jadi saya ulang semula topik ni yang ada sebahagian kelas yang kita sentuh sedikit. Jadi saya teruskan dengan minggu kedua ni dengan topik yang pertama. Pengenalan ilmu etika dan peradaban. Okey, topik kuliahnya pengenalan ilmu etika dan peradaban dalam konteks individu, masyarakat, negara dan warga global. Apa itu etika? Etika dari segi bahasa berasal daripada bahasa Inggeris, etik, dan bahasa Greek, ethos, yang membawa maksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Hubung dengan keupayaan menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia bagi membezakan antara yang baik dan buruk dalam masyarakat serta menghadkan pelakuan baik dan jahat. Etika merupakan tingkah laku dan kelakuan moral yang dijangka diikuti oleh manusia sejagat, manakala ilmu etika merupakan satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral, prinsip moral, kaedah moral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul. Jadi ini adalah definisi etika dan berdasarkan tokoh-tokoh tertentu, etika merupakan teori yang berkaitan dengan tindakan, hujah dan tujuan yang mengarah kepada makna sesuatu tindakan. Tumpuan etika ialah terhadap tingkah laku individu, bagaimana manusia bertingkah laku dalam sesuatu keadaan. Etika ialah sains perlakuan yang mengkaji tentang perlakuan manusia dalam masyarakat, membuat tafsiran mengenai tingkah laku mereka dan memberi panduan cara-cara bertingkah laku yang betul berdasarkan kepada piawaian etika atau moral manusia serta masyarakatnya. Kemudian, etika ialah proses pemikiran tentang baik dan buruk berkaitan perilaku seseorang. Ia juga merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral, prinsip moral, kaedah moral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul. Ataupun, etika ini adalah sama dengan apa yang betul dan salah, perbuatan yang baik dan buruk, perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan, perkara yang patut dilakukan dan tidak patut dilakukan serta yang berkaitan dengan soal tanggungjawab. Selain itu, etika merujuk kepada prinsip-prinsip yang memandu dan mendorong manusia untuk melakukan sesuatu yang bermoral, iaitu kajian mengenai tata etika yang sepatutnya dipatuhi oleh manusia. Ini kerana etika merupakan cabang kepada teori nilai aksiologi di mana manusia mampu berfikir dan membuat pertanyaan tentang nilai dan fakta. Okey, kita sentuh tentang definisi peradaban. Dewan Bahasa dan Pustaka memberi definisi sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Kamus Pelajar edisi kedua. Dan perkataan peradaban ini sebenarnya adalah berasal pada kalimah adabun iaitu daripada bahasa Arab atau jamaknya adab yang bermaksud tertib dan sopan. Peradaban membawa pengertian kepada adab sopan dan tata susila hidup yang baik serta keluhuran dan kehalusan budi. Okey, kita sentuh pula etika dan peradaban acuan Malaysia. Untuk menjadikan peradaban acuan Malaysia, kita menggunakan konsep prinsip rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan, himpunan nilai, tradisi, budaya dan agama yang dikongsi bersama oleh masyarakat majmuk di Malaysia. Jadi kita sentiasa setiap perayaan di Malaysia kita akan sambut sama-sama. Itu salah satu hasil yang kita dapat sekarang dah. Nilai-nilai kemanusiaan sejagat iaitu keadilan, keamanan, keharmonian dan kesatuan. Nilai-nilai peradaban barat dan timur yang bermanfaat dan baik sesuai dengan nilai agama, budaya dan norma masyarakat setempat.
Okey, kepentingan etika. Etika penting dalam kehidupan manusia kerana ia membantu kepada pembentukan keharmonian, kesejahteraan dan kesejahteraan kerukunan dan kedamaian hidup. Individu, kepentingan kepada individu. Individu yang beretika mendapat kebaikan fizikal, rohani dan mental, sentiasa menjaga tingkah laku agar tidak bertentangan dengan masyarakat, tidak gemar memikirkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kepada masyarakat pula, wujud perasaan tanggungjawab yang tinggi, saling hormat menghormati dan kepada negara, wujud suasana aman, sejahtera, selamat, maju disegani dan mempunyai imej yang tinggi di peringkat antarabangsa. Okey, di sebalik kepada kepentingan, dia ada faktor yang mempengaruhi etika. Di sini kita bincangkan 5 faktor yang mempengaruhi etika individu lah. Yang pertama, pengaruh keluarga, pengaruh rakan sebaya, pengalaman hidup, nilai dan moral peribadi dan faktor keadaan. Pengaruh keluarga merupakan faktor utama dalam pembentukan etika peribadi. Ibu bapa dan keluarga merupakan hubungan sosial pertama seseorang individu. Nilai peribadi terbentuk melalui hubungan kekeluargaan, amalan budaya dan adat dan nilai-nilai murni serta sosial yang diamalkan oleh ahli-ahli keluarga. Anak-anak akan mencontohi dan mempelajari nilai dan etika daripada tingkah laku ahli keluarga. Sekiranya ibu bapa menunjukkan nilai yang baik seperti jujur, beradab dan adil, maka anak-anak juga akan mengikuti perlakuan yang sama. Sekiranya ahli keluarga mempunyai etika tidak baik seperti mencuri, menipu, maka perbuatan ini akan menjadi ikutan anak-anak yang seterusnya membentuk etika yang tidak baik. Pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya boleh dilihat di peringkat sekolah ataupun di tempat kerja. Etika seseorang biasanya dipengaruhi oleh tingkah laku rakan dan menjadi ikutan. Jika rakan sekerja mempunyai nilai moral yang baik seperti jujur, bertanggungjawab dan rajin, maka ia akan membantu membentuk etika yang baik. Jika seseorang pelajar mempunyai rakan yang selalu ponteng sekolah, malas membuat kerja rumah dan terlibat dengan aktiviti yang tidak baik, maka kemungkinan perbuatan negatif ini akan menjadi ikutan rakan-rakan yang lain. Pengalaman hidup, pelbagai peristiwa positif maupun negatif dalam kehidupan seseorang mampu mempengaruhi etika dalam diri manusia. Melalui pengalaman juga dapat memberikan kesan yang positif dan negatif kepada kehidupan manusia. Contohnya, sekiranya perbuatan salah yang sering dilakukan seperti perbuatan meniru tugasan, menciplak dan sebagainya tidak tertangkap atau dikenakan tindakan, seseorang akan terus melakukan perbuatan tersebut dan akan menjadi sebati dalam diri. Sekiranya perbuatan itu dikenakan tindakan setimpal, maka kekesalan yang timbul dalam diri akan mengubah etika individu tersebut. Nilai dan moral peribadi. Nilai peribadi dan prinsip moral boleh dilihat dari segi kejayaan dan keluarga. Seseorang yang mementingkan pangkat, pengaruh dan kedudukan tinggi dalam masyarakat akan bertindak untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan kesannya terhadap orang lain. Bagi individu yang mementingkan keluarga, kerja akan dilihat sebagai tanggungjawab kedua dan segala tindakan yang dia ambil akan mengutamakan kepentingan semua pihak. Okey, faktor keadaan semasa. Tingkah laku dan etika boleh berubah apabila faktor keadaan mempengaruhi tindakan seseorang. Walaupun manusia mengetahui tindakan seperti mencuri adalah sesuatu yang tidak beretika, tetapi keadaan boleh menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan tersebut. Contohnya, seseorang yang kehilangan kerja dan mendapati sukar untuk mendapatkan kerja baru, boleh bertindak mencuri untuk mengelakkan kesulitan hidup. Contohnya bila musim-musim ekonomi jatuh, ramai orang yang diberhentikan kerja yang tidak disambungkan kontrak ataupun banyak juga perniagaan yang tidak mendatangkan keuntungan. Jadi menjadikan mereka dalam keadaan sempit dan terpaksa melakukan perkara yang tidak beretika untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Antara faktor lain yang menyokong faktor-faktor utama adalah didikan agama yang diterima dan dipelajari daripada keluarga dan sekolah, pendidikan yang diterima di peringkat keluarga dan sekolah. Jadi apabila di sekolah dan keluarga, bila dididik dengan agama dan juga pendidikan moral, civic, maka apa yang dipelajari diterapkan dalam hati, insya-Allah ia akan membentukkan etika yang baik kepada individu tersebutlah. Okey, kesimpulannya,
Sebagai kesimpulan, untuk mengenal ilmu etika, kita menyentuh kepada pengertian etika dan peradaban itu sendiri, dan juga kita menyentuh juga tentang kepentingan etika dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi etika yang boleh kita pelajari dan boleh kita adaptasikan dalam kehidupan keseharian kita lah. Bagaimana kita boleh menjadikan keluarga kita sebagai pengaruh yang positif, bertindak sebagai rakan sebaya yang positif dan meletakkan diri kita sebagai seorang yang beretika dan mengamalkan peraturan-peraturan yang sepatutnya. Setakat itu untuk perkongsian kita hari ini. Jadi kalau ada soalan yang masih terbuku di minat, boleh terus bertanyakan di forum dalam MyGuru ataupun juga boleh WhatsApp peribadi saya lah. Jika ada masalah-masalah lain, boleh simpan ataupun tulis dulu. Nanti bila kita akan jumpa pada masa akan datang, boleh kemukakan soalan tersebut. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ataupun selamat petang.